Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Salatan wa salaman mutalazimain ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Kursi surau surau Nasriyah. Dia bersyukur datang masa pada ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat sekalian, serta muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala dapat sama-sama kita hadir di dalam surau ini, bersama-sama kita menunaikan salat berjemaah dan dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Syukur alhamdulillah, walaupun situasi sekarang ni COVID, maknanya jumlah yang tinggi. Hari ni berapa ni tak tengok ni? Nanti semalam 800 kan? Hari ni tak tahu kan? Alhamdulillah Allah SWT temukan kita, yang mana Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala bahaya bencana penyakit. InsyaAllah agar kita terus melaksanakan amal ibadah kepada Allah SWT, terus kita menimba ilmu, pengetahuan. Tuan-tuan, hadirin ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi meneruskan pengajian kitab fiqh menggunakan kitab Idaman Penuntut. Pada sama-sama kita memulakan majlis yang membaca kitab, kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada adik keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para salafus salih, alim-alim ulama, serta pada muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita menyambut ulang tahun kelahiran junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Madah kita berbanyakkan diri kita untuk berselawat ke atas Nabi SAW sebagai suatu tanda kita mengingati Nabi kita. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita sampaikan kepada Nabi, kita akan beroleh pahala dan kita akan beroleh syafaat daripada Nabi SAW. Ada buatnya majlis sama 31 kan. Jadi kita meneruskan pengajian tajuk masih lagi dalam bab taharah, dalam bab bersuci. Yang bulan lepas kita baca berkenaan dengan jenis-jenis najis, jenis kategori najis yang 4 bahagian, iaitu najis pula, iaitu air mutlak, jenis air 4 jenis air, 4 bahagian air, air mutlak, air musta'mal, air
musyamas dan air mutanajis. Ya. Jadi pada malam ni kita masuk pada tajuk seterusnya, iaitu najis dan cara menyucinya. Ya. Apabila kita telah kenal bahagian-bahagian, jadi senanglah bagaimana kita nak cara menyucikan najis pula. Ya. Tiap-tiap benda yang cair atau lembut keluar daripada dubur atau kubur, hukumnya najis. Maknanya dua jalan. Khuruj min sabilain, keluar daripada dua jalan, iaitu kubur dan dubur. Depan dan belakang, mudah cakap, terus terang. Tempat keluar air kecil dengan tempat keluar tai. Itu dua jalan. Kalau keluar daripada dua jalan tu, maka hukumnya najis. Hukumnya najis, hukum najis. Seperti sabda Nabi SAW, innahu sallallahu alaihi wasallam lama ji'a lahu bihajaraini wa rawsatin yastanjiya biha akhadal hajarain wa radda rawsata wa qala hadha raqsun. Artinya satu masa sahabat membawa dua butir batu. Sahabat Nabi membawa dua butir batu kepada Nabi SAW. Dan dua butir dan sebuku tai. Sebuku tai. Tai unta kering, untuk baginda beristinja dengannya. Baginda ambil batu itu dan menolak tai kering itu seraya bersabda, ini adalah najis. Maka kerana perbuatan Nabi SAW, yang mana lepas pada Nabi istilahnya Nabi kita kata muhadas ataupun menunaikan hajat, maka Nabi SAW beristinja. Jadi perbuatan Nabi menolak tai dan mengambil batu tu, mana nak kata batu tu alat untuk dibuat istinja, bukan tai. Dia tek unta ni, kalau tempat-tempat kering, khusus padang pasir ni, dia tek unta yang ni dia kering tai tu. Macam samalah khimar, tek kuda. Dia sebab makanan dia daripada pohon, benda kering, dia tai dia kering. Jadi tak boleh lah ambil najis buat istinja. Kemudian satu hadis lagi, Nabi lalu atas dua kubur. Dua kubur sabdanya, bukan kubur lah, kubur tempat tanam orang mati, kubur. Innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin, amma hadha fakana la yastanzihu min baulihi wa amma hadha fakana yamshi bin namimah. Artinya pada satu masa baginda pernah lalu di dua pusara, dua kubur. Nabi lalu di dua pusara kubur. Ketika itu bersabda Nabi SAW, sesungguhnya kedua-dua si mati dalam kubur ini kena azab. Pengazaban ini bukanlah kerana dosa besar yang satu ini, kerana ianya tidak membersihkan diri dari kencingnya. Dan yang satu lagi selalu ajum mengacung. Mengacung ni mengadu domba. Orang suka ni lah, suka seborkan cerita tentang keburukan orang lain. Macam kita dah mengumpat lah bawang. Itulah. Maksudnya dua orang ni diazab oleh Allah SWT. Satunya disebabkan dia kencing dia tak basuh.
Ataupun kata kencing yang tidak maknanya tak betul basuh lah. Itu baru dalam orang keadaan penyakit apa? Penyakit kencing tak betul ni, dia kena betul-betul, dia kena jaga. Sebab ambil pada hadis Nabi SAW ni, diazab seorang yang tak basuh kemaluan betul-betul ada najis, dan dibawa diri dia menunaikan solat, maka tak sah. Dia azab oleh Allah Ta'ala. Kalau ikutkan bukan dosa yang berkait dengan orang lain, tidak. Dosa dia sebabkan itu. Kata Nabi SAW tak ada besar mana, tapi azab oleh Allah Ta'ala. Itu hanya menunjukkan menyucikan najis ni wajib. Istinja ni wajib, tak boleh buat main-main. Pergi mana pun kalau tak ada air pun, kita tahu hukumnya kena juga cari benda-benda lain, alat yang boleh menyucikan najis. Kalau tak ada air, carilah batu. Kalau tak batu, carilah kayu ke, daun-daun ke. Sebenarnya melainkan mani, air mani ni dia tidak najis, kecuali mani keluar daripada kemaluan, daripada kubul yang depan, tetapi dia dihukumkan tidak najis. Air mani tidak najis. Tapi kalau keluar mazi tu najis, air mazi. Air mazi ke, air mandi ke, najis. Air mani kecuali mani tidak najis. Sama ada mani manusia atau mani binatang yang lain daripada anjing dan babi. Selain haiwan, begitu juga tak najis kecuali anjing dan babi. Kedua-dua binatang tu bukan sakat ni, bukan sakat mani dia, pegang pun kita tak boleh sembarangan pegang. Kena berair badannya, najis. Najis apa? Najis mukhalazah, najis yang berat. Apatah lagi air mani dia, maknanya termasuk dalam kategori najis. Atau anak daripada keduanya, ada kena keturunan, ada kena keturunan anjing dan babi. Walaupun kambing tu rupa kambing tapi bunyi macam anjing. Bunyi macam anjing. Pernah berlaku orang nak beli kambing. Dengar kambing tu pelik bunyinya. Bunyi macam anjing. Rupanya tanya-tanya ada beli anjing lah. Ada beli anjing. Nak beli kambing dekat Hindu. Ada beli anjing. Berapa banyak anjing. Maka tak salah lah. Memang anjing ni bercampur dengan kambing. Itu tak boleh lah. Dianggap sebagai keturunan. Nanya ada kita makan makan kambing tu, ada kena-mena dengan anjing. Sebab nak beli kambing tu kena hati-hati juga. Anjing berkelamin dengan babi atau anak salah satu daripada keduanya dengan binatang yang lain, sekalipun yang suci anak kacukan. Ataupun sekarang ni pakai hormon. Ada nak besarkan binatang, dicucuk dengan hormon. Hormon babi tu dalam binatang yang ternak, lembu ke apa, nak bagi besar, bagi daging banyak. Okey, tak boleh lah. Turunan dia tu dah jadi lain tu. Tidak termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar, benda yang keluar dia berkaitan dengan air mani. Tadi ada santaran hadis Nabi SAW, ada dalil di bawah tu. Ada dalil mengatakan mani ini tidak najis, kecuali kedua lah, binatang yang kedua tu.
Daripada Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain, annaha kanat tahukul mania min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yusalli fi. Artinya bahawa Siti Aisyah ada pernah mengikis atau mengeruk ni kikis lah, dengan jari dia, air mani daripada baju Rasulullah SAW, kemudian bagi dia sembahyang dengan baju itu. Mana nak tunjukkan tidak najis air mani, ya. Tidaklah termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras seperti biji-bijian, ya. Sekiranya ditanam ia tumbuh. Contoh berak keluar apa? Biji cabai, ataupun biji apa yang tak hancur, biji rambai. Rambai mana dah hancur lah, makan telan gitu lah. Bila keluar biji tu boleh buat benih. Boleh benih. Ada di Indonesia dia kopi apa nama kopi ni? Kopi ruak. Teh musang. Memang dibagi yang musang tu makan biji kopi tu. Dia musang tu berak panjang tu najis tu. Itu mahal kopi tu. Kopi. Dia boleh minum kopi tu. Dia biji tu. Dia biji dia. Proses dah biji tu tadi. Basuh apa kan. Jangan makan yang luar tu, yang najis tu. Diproses balik, ya. Cuma kena najis, cuma demikian juga cacing, hukum tiada najis, Cacing keluar tiada najis, benda tu tak najis, tapi bila keluar tu, kena maknanya kita dia keluar sesuatu daripada dua jalan lah. Benda tu yang tak najis. Contoh berak keluar wiper, basuh wiper tu makan balik. Betul. Itu ialah kalau benda tu tak suci, dia tidak bercampur dengan najis. Tak sanggup lah. Cuma kena najis saja, mutan najis. Jadi benda tu mutan najis. Boleh dibersihkan dengan dicuci, iaitu tetapi batu yang keluar daripada seseorang yang disebut sakit karang, batu karang, batu karang najis kerana ia terkumpul daripada air kencing. Batu karang tu, batu karang tu bukan batu daripada luar ni masuk dalam perut. Dia terkumpul daripada air kencing kotor. Makanan kita makan, yang benda kotor tu dia sangkut dalam pundi kencing. Dekat China saya baca fakta, maknanya bukan saja mencari, dia terjumpa fakta. Seorang lelaki Cina yang kena batu karang paling besar ni potato tu, besar buah kentang tu. Itu paling besar. Allah alam, tak tahu betul tu tidak. Jadi najis hukumnya batu karang. Manakala benda yang keluar dari lubang lain, cerita tadi kalau keluar sekalipun dengan benda yang suci, benda yang boleh macam biji ke, dibasuh pun jadi bersih balik, tapi hukum bila keluar tu, kalau kita ada wuduk, batal ada wuduk, kerana keluar sesuatu. Manakala benda yang keluar dari lubang yang lain daripada kubur dan dubur, hukumnya suci. Hukumnya suci. Yang keluar selain pada kubur dan dubur, melainkan muntah. Muntah keluar ikut mulut. Muntah tu batal wuduk. Jangan muntah tu najis. Muntah tu najis. Dan air liur basi. Air liur basi. Mana kita nak beza air liur basi ni dengan meleleh kat mulut kita. Kadang kita keliru yang mana air liur basi. Air liur basi dikira bila kita tidur berbaring. Kita tidur baring.
tidur baring meleleh halio kata. Kena dekat baju. Dekat bantal, kena dekat baju. Jadi kena pakaian tu najis. Kena basuh pakaian. Tapi kalau kita tidur, contohnya tidur, tengah mengaji, kita tidur, tidur keluar air liur, kena baju. Dalam keadaan kita duduk, itu bukan dikira air air liur basi. Kita panggil air liur basi. Itu dikira air liur biasa. Sebab ketika keadaan kita duduk, air liur yang dalam mulut kita saja, dia tak sampai perut yang keluar. Waktu kita baring, daripada perut tu keluar. Disebut daripada temudi makanan, daripada kantong makanan. Dan warnanya kuning. Dia ada beza. Air liur basi warnanya kuning, dan baunya busuk. Kedua-duanya itu najis. Tapi yang dikira air liur basi ni, air liur yang di luar pada mulut. Contoh kita bangun tidur, kita tengok baju kita basah, kena air liur. Jadi baju itu kena basuh lah, najis. Tapi kalau kita bangun tidur, pergi dapur, minum, terus minum, tak basuh, tak kumur pun, itu tak kira air liur basi dalam mulut kita. Walaupun mulut kita busuk, tak kira air liur. Ada juga fakta kesihatan mengatakan air liur yang dalam mulut ni, kalau kita bangun tidur, kita minum, dia dapat mengubati penyakit. Penyakit yang di luar tu yang dikira air liur basi. Kemudian benda lain yang najis, selain daripada yang disebutkan tadi kan, keluar daripada dua jalan tadi kan, kemudian air liur muntah dan juga air liur basi, najis. Benda lain selain daripada yang tadi tu, benda lain yang najis, najis yang lain ada banyak. Sebagaimana berikut: darah, darah di tubuh badan kita ni, luka keluar darah, kena pakaian ataupun meleleh pada badan kita, itu najis. Itu yang najis. Tapi kalau sikit darah, contohnya darah apa? Darah pacat. Darah pacat. Tapi kalau meleleh darah pacat, meleleh tu, kena cuci, kena basuh lah. Kena basuh. Tapi kalau sakat sikit je, dia tak mengalir, sikit je, terkena sikit kat pakaian kita, tak pun dimaafkan. Sikit je, macam darah nyamuk, dimaafkan. Sebab dia sikit, sikit dimaafkan. Tapi kalau mengalir, meleleh, itu kena basuh lah. Macam itu, kalau kita boleh basuh lah, cuci je lah. Tapi nak kira ni umumul balwa ni, perkara yang dimaafkan, yang boleh. Nanah, nanah najis. Jerawat tu, kopi jerawat kat muka tu. Biasa ni orang muda ni banyak jerawat. Tolong picit je jerawat. Lepas picit tu kena basuh muka, kerana jerawat tu masuk dalam tubuh nanah. Danur ni darah yang bercampur dengan darah bercampur dengan nanah. Danur. Susu binatang yang tak boleh dimakan. Susu binatang yang tak boleh dimakan. Apa binatang tak boleh dimakan? Kucing. Susu apa lagi? Anjing, babi, tu lah. Apa lagi? Rimau. Apa lagi? Monyet. Susu selain daripada binatang tak boleh dimakan, dikira najis. Arak. Arak najis. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, dan bertarung, panah, anak panah. Anak panah orang jahiliah dia
Dia tembak ni, siapa kena ni dapat. Itu berjudi lah. Kemudian disebut rijsun, najis, min amal syaitan, daripada amalan syaitan. Arak ni najis ya. Kalau kita kata minyak wangi je tu, minyak wangi alkohol tu, sempur. Sekarang tak ada masalah. Sekarang ni bukan alkohol, itu bukan alkohol yang minum tu. Jangan salah faham. Dengar, bukan alkohol minum tu boleh pakai, tak ada masalah. Ulama muasarah kata memang tak ada masalah tentang minyak wangi. Yang kita takut ini ada alkohol yang arak. Yang arak tu minuman yang memabukkan, itu yang arak. Kullu muskirin haramun wa kullu khamrun haram wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan arak, hukumnya arak. Macam arak juga. Kalau kata tuak pun arak. Ketum yang campur sampai mabuk termasuk juga haram hukumnya. Dan setiap arak ni haram. Maknanya yang mabukkan hukumnya haram. Dikias ulama kita ni dalam fiqh Syafi'i ni, mazhab Syafi'i, kita menggunakan kias. Dikiaskan dengan arak. Jangan kata mana dia dalil, dia kata ketum ni haram. Kalau ketum ni dengan niat, bukan saya kata ketum ni semestinya haram. Ketum ni dengan niat. Kalau niat dia tu niat minum ketum saja untuk buat ubat, seteguk dua nak buat ubat, tu tak apa. Tapi kalau niat dia campur Panadol contohnya, campur ubat nyamuk, campur benda-benda yang bukan, sampai boleh orang minum tu boleh lalai, boleh memabukkan, itu hukumnya haram. Sama macam apa? Kita mazhab Syafi'i dia menggunakan antara rujukan dalam mazhab nama Al-Quran, kedua hadis Nabi, yang ketiga ni kias, menggunakan kias. Macam kata rokok, rokok memang tak ada dalil rokok, tapi ambil dalil daripada benda yang memudaratkan, benda lain memudaratkan. Contohnya macam arak memudaratkan, memabukkan, sama juga. Dikiaskan rokok, dikiaskan ketum, ganja. Kemudian gunakan ijma' ulama. Ijma' ni kata ulama, mana ulama sepakat. Ulama daripada mazhab ni lah, mazhab yang Syafi'i lah, usulnya Syafi'i. Dan juga kesepakat para ulama lain dalam mazhab lain juga kita diambil kira sandaran hukum tersebut. Kemudian tiap-tiap benda yang cair yang memabukkan, tidak yang beku atau yang keras. Benda sama ada benda yang beku atau benda yang keras, dianggap najis. Anjing najis. Anjing tu najis. Bukan tai dia, bukan liur dia, anjing tu najis. Sekarang ni orang orang sibuk dia kata jangan kita diskriminasikan anjing, katanya. Diskriminasi anjing, siapa lagi diskriminasi anjing? Sampai dibuat hari boleh pegang anjing, katanya. Hari boleh pegang anjing, boleh pegang bong anjing. Memanglah anjing sekarang ni bukan anjing macam terbiar tu. Anjing jenis tu bergemu, bulu macam kucing tu. Dibela dalam rumah macam buat macam kucing. Tak boleh. Tak boleh kalau mazhab lain. Kalau mazhab lain tak apalah. Tapi kita mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh najis hukum anjing tu. Saja-saja nak pegang anjing tu tak boleh. Saja-saja nak pegang. Macam kita nak cuba kita pegang tai.
kan. Kita geli tai. Tapi begitulah penganjing. Ya. Ustaz, boleh tanya tak? Ya. Boleh bertanya tak? Ya. Boleh. Daripada kita meneruskan bab-bab tu. Ustaz ada sebut tadi pasal batu. Batu. Macam mana kaedah mencuci nak beristinja dengan batu tu? Batu yang macam mana rupa yang boleh kita pakai untuk istinja? Berapa biji batu? Tadi Ustaz sebut 2 biji batu. Adalah hadis Nabi 2 biji. Jadi kalau 2 biji macam mana nak gunakan? Dia yang ke depan akan masuk bab istinja. Oh, tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Ni baru kita terangkan ni jenis-jenis najis. Tapi boleh saya jawablah. Boleh saya jawab. Batu yang suci lah, bukan batu yang dah digunakan untuk istinja. Batu mana-mana lah. Nanti kita agak batu tu, batu yang suci kita boleh ambil. Ambil 3 biji. Kalau batu tu besar, macam batu tu dia ada bentuk bucu, boleh kita gunakan bucu tersebut. Dia memang orang agak batu tak suci. Dia istinja ni untuk mengharuskan kita untuk solat. Kalau nak kata suci 100% tu tak adalah. Tapi nak mengharuskan solat. Nak mensahkan istinja kita. Itu saja. Kalau tak ada air, bau dia batu kan? Kalau tak ada pun utamaannya guna air. Guna air. Ada juga orang gunakan nak jimat air, air dia digunakan tisu atau kertas. Boleh. Dia cuma airnya dia lagi bersih lah. Tapi kalau dah tak ada, itu diharuskan. Macam kita nak solat, air tak ada, ataupun kita nak istinja, itu wajib. Jadi kita guna selain daripada air tu. Boleh. Dan ada benda yang tak boleh lah. Benda yang tak boleh dilarang guna. Walaupun benda yang suci tapi tak boleh guna. Nanti kita akan masuk. Kemudian lagi satu tak? Ya. Tadi Ustaz sebut kata yang dia keluar daripada tu macam biji cabai, kopi, boleh makan, dibasuh pun dah. Dibasuh, disuci. Jadi sekarang ni, kalau zaman sekarang ni, Singapura dia buat new water. Adakah ia seumpama itu? Sebab dia ambil air yang daripada kumbahan-kumbahan tu, kemudian dia bersih dan dia jadikan new water. Boleh minum ke tu? Di Singapura? Ya, di Singapura. Sekarang ni, bukannya dulu sekarang ni. Air ni air mineral. Kalau dia nama dia new water. Tapi air tu berpunca daripada kumbahan, daripada longkang, daripada semua benda tu dia ambil dan dia proses, dia cuci, dia insulin ke mana, dia jadi new water. Macam mana tu? Boleh ambil wuduk ke mana tu? Jadi Ustaz sebut pasal keluar daripada betul, kalau tu boleh makan. Ini itu soal jawapan, insya-Allah saya jawab di bulan depan, insya-Allah. Saya kumpul. Dia pasal Singapura, dia tak banyak air. Macam kita sini air banyak. Dia sekarang ni pun air dah tadi dia dah buat factory tu buat gitu. Jadi apakah tak tahu dah kata lah. Itu Ustaz cakap dia macam yang munasabah lah, yang mengikut. Ya. Okey, baik. Itu saya simpanlah. InsyaAllah saya cuba cari jawapannya. Kemudian dan segala bangkai semuanya najis kecuali bangkai manusia. Bangkai manusia dia tak najis. Orang dah mati walaupun dah reput, tapi hukum tak najis sebab laqad karamna bi bani Adam. Allah Ta'ala sebut, Allah telah muliakan Bani Adam ni, anak Adam ni. Maknanya muliakan waktu hidup dan mati pun Allah Ta'ala muliakan. Tidak dihukumkan najis. Ustaz, nak kain hijab najis tak? Najis lah. Kena kaki kita kena rasa. Kena masuk. Ambil semula duduk lah.
Untuk basuh je lah. Tak teruduk. Kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Ikan dan belalang ni tak najis sebab ikan boleh kita makan. Kalau kata mana ada ikan yang kita beli ikan terpenuh, orang kata tu hidup-hidup. Tak ada kan. Semua kita beli ikan tu dah mati. Maknanya boleh ikan dan belalang ni walaupun dia dah mati tapi dia bukan dipakai sebagai najis lah, bangkai maka boleh dimakan. Kerana dalam hadis Nabi SAW uhillat lakum maitatani wa damani fa ammal maitatani fahutu wa jaradu wa ammad damani fal kabidu wa tuhal. Dihalalkan kepada kamu dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua bangkai tersebut ialah ikan dan belalang. Dua darah pula ialah hati dan limpa. Dua darah iaitu hati dan limpa. Kita boleh makan lah. Maknanya kalau hati lembu dulu, organ dalam kita boleh makan. Disebut oleh hadis Nabi SAW. Cuma darah tu najis lah. Cuma itu yang dibolehkan. Kemudian bahagian najis. Najis itu pula dibahagi kepada tiga bahagian. Yang pertamanya najis mukhaffafah, atau kita sebut najis yang ringan. Iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang di bawah umur 2 tahun. Di bawah umur 2 tahun dan yang belum makan makanan secara mengenyang, melainkan menghisap susu sahaja, tak ada yang lain. Maknanya bayi lelaki, air kencing saja, bukan tahi. Air kencing saja kanak-kanak lelaki yang yang umurnya tak sampai 2 tahun lagi. Mana bawah 2 tahun, yang minum susu ibunya saja. Kalau bagi susu lain tu dia bukan air kencingnya bukan mukhaffafah. Tapi kalau bayi perempuan air kencingnya mukhaffafah. Bukan mukhaffafah, mutawassithah. Mutawassithah. Cuma kanak-kanak lelaki saja. Antara kelebihannya mungkin dikatakan air kencing budak-budak lelaki ni yang minum susu ibunya, air kencingnya dia kurang berbau. Ini saya tanya orang perempuan lah. Anak kecil mungkin orang tahu kan. Dia anak kecil lelaki ni dia kurang berbau. Yang perempuan ni dia bau dia boleh kuat sikit. Cara menyucikannya boleh pakai recikan air sahaja rata-rata pada tempat kena kencing itu. Setelah diperah atau dibuang airnya. Maknanya kalau tempat tu ada air kencing, maknanya kena lap dia dulu. Buangkan air kencingnya. Kemudian percikkan saja, sudah memadai. Percik saja sudah memadai. Iaitu memadai dengan tak payah dijirus atau dicucurkan air itu atasnya. Kencing tu. Kerana mengambil perbuatan Nabi SAW. Jadi riwayatkan daripada Ummu Qais, annaha ja'at bi ibni laha saghirin lam ya'kul ta'ama fa'ajlahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijri fabala alaihi fada'a bima fanadajahu wa lam yaghsilu. Artinya bahawa Ummu Qais datang
menghadap Rasulullah SAW bersama dengan anak laki-laki, ya, baginya yang masih kecil, yang belum makan, budak kecil yang belum makan, ya. Maknanya budak kecil yang minum susu ibunya saja, kanak-kanak lelaki. Datang bagi dia pangku budak itu atas riganya. Tiba-tiba budak itu kencing, ya. Nabi pun minta air, dia renjis-renjisnya pada tempat yang kena kencing itu dengan tiada dibasuh lagi. Maknanya kena pada pakaian Nabi, ya. Waktu Nabi riba kanak-kanak tersebut, jadi Nabi secara Nabi renjis dengan air, ya. Itu bagi kanak-kanak lelaki, ya, yang minum susu ibunya. Syarat kena 2 tahun ke bawah, ya. Yang kedua, najis mughalazah, ataupun kita panggil najis yang berat, ya, najis mughalazah, iaitu anjing, babi dan anak kacukannya. Jika seseorang terkena anggotanya atau pakaiannya dengan darah binatang itu, atau taiknya, atau kencingnya, atau air liurnya, atau badannya yang basah, maka cara menyucikannya hendaklah dibasuh 7 kali setelah dihilangkan ainnya dengan jirus yang pertama, tambah 6 kali jirus lagi. Satu, maknanya semua ni jirusan tu 7 kali. Satu daripada 7 jirus itu air yang bercampur dengan tanah. Air yang bercampur dengan tanah. Dan ratakan di mana tempat kena najis itu. Hatta jika dikincahkan benda yang kena najis binatang itu ke dalam air yang keruh dan yang berurusan dengan 7 kali kincah, nescaya suci lah ia. Contohnya kita basuh dengan air benang. Air benang kan keruh kan, air tanam kan, boleh, kira 7 kali. Kemudian najis yang ketiga, najis mutawassithah, iaitu najis yang lain daripada najis mukhaffafah dan najis mughalazah, bagaimana telah dinyatakan di atas tadi. Mana selain daripada kanak-kanak tu, najis kanak-kanak yang lelaki yang 2 tahun ke bawah tadi, yang minum susu ibunya, dengan najis anjing dan babi, selain daripada itu semuanya mutawassithah, najis pertengahan. Cara menyucikannya, jika ada ain, disebut ainiyah. Ain ni benda diri, benda tu. Kalau kita tengok air kencing tu, nampak air kencing tu, itu ain tu. Kalau tahi, nampak tahi tu, ya. Hendaklah dihilangkan ainnya itu dan segala sifatnya, iaitu rasanya, baunya dan warnanya. Kena hilangkan tiga benda tu lah, rasanya, baunya dan warnanya. Rasanya maknanya kalau benda tu, katakan benda tu melendih, dia rasa, bukan kita saja rasa, macam rasa ni lah, macam apa, kita tahu lah benda tu macam mana, macam itulah, kita tahu benda tu macam mana waktu menyucikan. Baunya jadi berbau, najis dan bau, dan warnanya, jadi nampak color apa, hitam ke kuning ke, kena hilangkan ketiga sifat. Ini disebut sebagai najis ain, ya, najis ain. Ada satu lagi najis yang tak nampak, dipanggil sebagai najis hukmi, najis hukmi. Contoh air kencing, saya sebut lah, yang pada air kencing yang kita nampak air basah, waktu basah kita nampak lah kencing, kan? Tapi bila dah kering nampak? Tak nampak lah, dah hilang lah, sebab dia dah kering, kain tersebut dah kering.
Tapi secara hukum dia tahu kain tersebut kena kencing, ada najis. Itu dipanggil najis hukmi. Ataupun bau dah hilang, bau tak ada. Bau tak ada. Tak ada bau hancing apa. Tapi kita yakin kain semalam ni basah, kena air kencing. Maknanya secara hukumnya ada najis. Jika telah dibasuh didapati tiada hilang rasanya seperti pahit atau kesat, nescaya tiada dimaafkan, bahkan tidaklah dibasuh lagi hingga hilang rasa itu. Kalau rasa dia punya contohnya berlendir ke ataupun dia tu kesat je, maka hilanglah sifat rasa dia tu. Kalau colour hilanglah colournya. Kalau yang mana kita mampulah usaha untuk hilangkan. Tapi kalau kita begak macam mana? Macam mana? Kalau begak ni begak cair begitu, kalau begak keras mungkin dia terkata keluar je. Yang cair tu cerit macam mana? Kalau air basuh je lah. Basuh je. Macam mana kita pastikan benda tu betul-betul bersih? Benda bersih. Mana itu? Basuh macam tadi ada rasa bau warna dah rasa. Air dah kita buang. Air tu benda, tai tu kita dah buang dah. Dah tak ada. Jadi rasa, bau. Lepas tu dia punya lagi satu apa ni? Warna bau, warna dia. rasa. Jadi air dah kita buang. Warna masih ada lekat lagi tu. Jadi warna tu basuh. Jadi kalau nak tahu kesat tak ada licin tak licin tu mana ada lagi dah tu. Mana kita rasa dah tangan kita masuk basuh tu. Jadi bau tak ada bau. Jadi nak tahu bau kena cium lah. Bau tu maknanya sekadar dah, bukan bermaksud kita kita cium kan. Maksudnya kita cuci sekadar kalau kita rasa benda tu dah bersih, selesai. Kalau bau tu maknanya nak hilang. Kalau berbau tu lekat. Melainkan kena cari sabun pula. Kalau ada sabun lah. Kalau tak ada sabun tu maknanya kita rasa benda tu bersih. Tulis sikit. Tangan berbau. Budak basuh ni, dia dah Ustaz sebut tadi, hilangkan air dia, hilangkan warna dia, hilangkan rasa dia dan bau. Jadi itu fakta tu kita kena praktik lah dengan ni istinjak yang kita nak buat. Okey, tak apa. Kita baca tak habis ini. InsyaAllah baca. Mestilah habis. Maka jika najis itu sudah tiada airnya. Okey, macam abang tanya dia. Sudah tiada airnya. Dan tiada lagi sifatnya. Tiada lagi sifatnya. Yang tadi disebut najis hukumiah. Mana ini najis yang dia hukumiah tadi yang tak nampak, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Tapi dalam hukumnya tadi seperti air kencing yang sudah kering pada kain dan hilang sifatnya, memandangnya dengan dicucurkan air pada tempat yang kena najis itu. Mana ini najis hukmi memandai dicucur. Arak apabila telah jadi cuka dengan sendirinya, hukumnya suci dengan syarat tidak dimasukkan benda lain ke dalamnya. Arak, contohnya apa? Contohnya arak yang terjadi dengan sebab perang. Contohnya apa? Cuka tu, tuak tuak dia boleh berubah, dia boleh menjadi cuka. Boleh menjadi cuka. Tapi kalau dengan sebab nak jadi cuka tersebut ditaruh bahan lain, bukan secara sendirinya, maka itu tak boleh. Dia kena terjadi dengan sendirinya. Maka adalah cara lah. Cara orang yang buat proses dia tahulah bagaimana caranya. Dengan syarat tidak dimasukkan benda lain ke dalamnya. Jika ada benda lain di dalamnya saya tiada suci, kalau dimasukkan benda lain, maka tak suci. Apabila suci juga apabila suci cuka yang telah bertukar daripada arak itu, maka tempatnya ikut sama suci.
juga yang telah bertukar daripada Arab itu, maka tempatnya ikut sama suci. Okey, peringatan. Cara-cara membasuh tiap-tiap yang kena najis yang diiktiraf oleh syarak ialah dengan dicucur atau dijiruskan air yang suci ke atas benda yang dibasuh. Orang sebelah utara kata air lalu. Meskipun sekali lalu, jika tidak diperbuat begitu, umpama dicelupkan benda yang kena najis itu ke dalam air yang sedikit, dicelup ke dalam air yang sedikit seperti dalam besin atau periuk yang telah ada air menanti di dalamnya, walaupun air itu mutlak, ini air yang sedikit. Dalam satu bekas ada air mutlak yang sedikit. Kita kata yang sedikit ni yang tak cukup 2 kolah, ya. Yang tak cukup 2 kolah dalam besin kecil, ya. Tapi air itu bersih, ya. Hal ini mustahab. Walau beberapa kali celup sekalipun hukumnya tidak suci juga. Hal ini mustahab diambil perhatian kerana banyak berlaku kedai-kedai, di kedai-kedai makan dan warung dan sebagainya, orang membasuh daging yang berdarah atau ikan atau sebagainya pakai celup saja. Ini kena di tempat-tempat dah lah. Atau sekali dekat rumah kita, ya. Kalau ada air itu dalam besin tu, kan kita basuh ikan ke, basuh daging ke, ya. Jangan kita celup air tu dalam besin, walaupun air tu suci kita celup dalam besin, ya. Mana dia tidak memadai, ya. Begitu, kan. Dia kena dijiruskan air tu, air tu lalu dijiruskan air tersebut, ya. Jadi dia kalau tak suci, dia kita makan, dia basuhan tu tak sah, kan. Tak sah, dia kena dengan air yang lalu, kan. Dia tak boleh dicelup-celupkan begitu. Ini dalam kitab semula, kan. Maknanya dengan air mutlak lah. Air kalau peringkat awal basuh darah ikan, dengan air besin tu basuh buat darah pada ikan tu, lepas tu kena ambil tu basuh air lalu lah. Itulah keadaannya. Jadi kaedah-kaedah tu yang kena ambil amalan kita. Jadi amalan kaedah tu yang nak dipakai. Jadi selesai tajuk kita pada malam ni. Akan datang masuk bersugi ataupun menggosok gigi, ya. Ataupun kita panggil siwak, bersiwak. Ada kaedah menggunakan bergigi, ada guna kaedah dengan apa, kayu, kayu sugi tu, itu masuk dalam bab menggosok gigi. Jadi ada soalan. Yang soalan bang tu saya tangguhkan. Untuk bulan depan. Soalan beristinja ni adalah perkara yang penting. Tak sah beristinja, tak sah sembahyang. Jadi istinja ni benda yang pertama kena ustaz urai tu lah. Macam mana kita tadi cara nak beristinja, air pergi buang air besar. Jadi kalau kita tadi dah sebut dia pasal ain, pasal warna, pasal bau, pasal rasa. Itu 4 perkara yang memastikan bahawa sebenarnya kita istinja tu betul. Air yang kita kalau istinja pakai air, tak ada isu. Kalau istinja pakai batu macam mana? Istinja pakai tisu, macam mana tisu? Benda-benda tu dia ada kaedah dia. Kalau sebut batu saja pun. Tapi kalau nak sebut kaedah dia banyak, dia berbeza. Tapi itu secara umum lah. Secara umum tu maknanya sekurang-kurangnya kita dapat penyedaran tu. Mana cara nak praktikal tu mungkinlah susah sikit, keadaan orang tak sama, mungkin keadaan berlainan macam mana dengan alat yang dia ada untuk gunakan. Jadi secara umumnya maknanya kita semua buat itulah. Ustaz tengok jenis najis Dia ada syarat istinja ni, dia ada syarat istinja. Kalau macam najis tu cair, yang orang kata apa?
yang lebih daripada disebut daripada tempat yang keluar najis itu tak boleh untuk kita ni. Untuk kita menggunakan nak syarat istinja boleh, tapi untuk kita solat tu dia tak boleh lah. Dia ada syarat-syarat. Nanti kita akan baca bagaimana tajuk istinja insya-Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian pada malam ini, saya mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang pun pada diri sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati dan memberkati majlis ilmu kita pada malam ini. Wallahu ta'ala aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sultan antin wa zukna qaman nabina wa tal-musalli wa al-malaikatul muqarrabin wa rahmatika ya arhamar. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'alimna ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.